Ribuan terima kasih dan semua yang sudi menjemput saya pada hari ini untuk menyampaikan tazkirah. Mudah-mudahan apa-apa yang bakal disampaikan pada malam ini dia malam lah kan. Masa macam malam, masa gelap nak surah Allah ni. Tengah hari ini memberi manfaat kepada kita bersama. Saya pun tak tahu nak cakap apa ni kan. Apalah, saya teringat sepotong ayat Quran di dalam surah As-Sajdah, surah yang ke-32 pada ayat ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana absarna was-sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Yang bermaksud, wahai Tuhan kami, pada hari ini kami sedang melihat dan kami mendengar, maka kembalikanlah kami, yakni ke alam dunia buat kali kedua, supaya kami dapat beramal dengan amal-amal yang Engkau redha. Sesungguhnya pada hari ini kami amat-amat yakin. Inilah satu golongan yang menyesal. Kenapa? Karena ketika hidup di dunia dahulu, mereka tidak berkesempatan mengabdikan diri kepada Allah. Bahkan ada ayat lain yang lebih kau daripada ayat ni. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairul ladzi kunna na'mal. Dalam surah Fatir, surah ke-35 di pertengahan ayat 37. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada azab neraka ini. Yang tadi dia tak cerita lagi dia duduk dalam neraka. Dia baru tengok, dia dengar, oh teruknya pokok dia kena. Aku ni tak masuk lagi ni. Yang ni dah duduk dalam lah, duduk kena lanyak lah ni. Rabbana akhrijna na'mal salihan. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami, yang ni daripada azab neraka ini, supaya kami dapat beramal dengan amal-amal soleh, amal yang Engkau redha. Ghairul ladzi kunna na'mal, amalan yang lain daripada apa yang pernah kami lakukan dulu. Apa dia maksud tuan-tuan? Sekarang kita hidup, contoh, kita masih hidup di dunia yang fana ini, kita tidak beramal. Tuhan suruh solat, kita tak solat. Puasa, zakat, haji tak tunai. Sokong perjuangan Islam pun tak mau, lawan lagi dah. Esok bila nak mati, sedang diazab dalam neraka, baru nak minta, nak kembali ke dunia, nak solat, nak puasa, nak mengeluarkan zakat, nak menunaikan ibadah haji, nak sokong perjuangan Islam. Ni pun mangkuk airnya apa-apa. Cerai ni tak apa lagi, mangkuk air nak habis cerita. Begitu ya. Jadi ini di antara peringatan dalam sebuah hadis, itu peringatan Al-Quran, peringatan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, yasba'ul mayyita thalathatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ithnani wa yabqa wahid yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Maksudnya, apabila seseorang itu meninggal dunia, 3 perkara akan mengiringinya ke perkuburan. Apa dia? Yang pertamanya ialah ahli keluarga dan ahli keluarga, harta dan amal-amalnya. 2 akan kembali, 1 sahaja yang tinggal bersama-sama. Apa dia yang akan kembali? Ahli keluarga, harta. Yang tinggal ialah amal-amal. Amal baik pun tinggal bersama dia, amal buruk pun bersama-sama dia. Ingat, sebab tu ni peringatan lah pada kita bersama. Baik. Jadi tuan-tuan dan perempuan, pada tengah hari ni saya nak cakap bab ni lah, sepotong ayat Al-Quran
di dalam suratul Furqan. Suratul Furqan, surah ke-25 ayat 23. Dan bila lama dia penceramah ni, hang bagilah tajuk apa pun tak ada masalah. Modal banyak kan. Kalau berhenti awal tu mana habis modal tu. Kan? Macam satu ketika lah, dia tengah khutbah, baru mula nak khutbah, dah habis dah selawat kata Nabi, fa amma ba', kan, ya ibadallah, apa semua. Patutnya tajuk itu takwa, tapi modal banyak. Timbalan menteri masuk, tukar hudud, hebat lah. Yang main-main Razak mana boleh cerai. Timbalan menteri masuk, hudud terus. Dia pula duduk dekat lah, cantik. Saya kata kan, dia ingat saya tak kenal dia siapa kan? Tapi hari itu dia bagi perhatian kan? Sampai dia tunggu saya solat ba'da Jumaat, dia datang salam, masih tak jelas tadi lah. Kan? Jelas-jelas pun sokong tahun ni. Dah jelas sokong Islam. Dengar hari ni suratul Furqan ayat 23, surah ke-25. Tadi kita muqaddimah dengan ayat-ayat yang menyatakan ada satu golongan di mana mereka ni meminta kepada Allah supaya dihidupkan semula, diberi peluang buat kali kedua untuk beramal. Semuanya sudah terlambat. Dan Nabi juga menyatakan bekalan kita tidak lain tidak bukan ialah amal-amal soleh. Tapi ingat, ini yang kita nak bahas. Berdasarkan firman Allah dalam suratul Furqan ayat 23, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qadimna ila ma 'amilu faja'alnahu haba'an mansura. Ada muslimat cek, tak cek? Ingat dia orang cek. Dia orang tengok SMS sebenarnya, cerai. Sayangnya murah, tak ada ayat Quran kan. Orang leceh. Kita kalau buat tu terkeluar cermin-cermin mohon RM80 sekarang tak ada value. Janji beli kor Razak jadilah. Kalau canggih-canggih pun saya bukan tahu guna, tuan-tuan. Baik, cuba tengok ayat ni. Wa qadimna ila ma 'amilu, dan kami akan perlihatkan kepada mereka amal-amal kebaikan yang pernah mereka kerjakan. Makna macam tayangan video. Amal-amal kebaikan yang kita buat di dunia ni akan dipaparkan semula, akan ditunjukkan semula oleh Allah pada kita semua. Faja'alnahu haba'an manthura, lalu kami jadikan amal-amal kebaikan itu umpama debu yang berterbangan. Faham tak? Apa yang faham? Saya tak urai lagi yang faham tak? Kira apa hebat. Apa jemput aku buat faham kau main ceramah ni lah. Nak bagi dengan tu ada apa? Saya style saya tak boleh ubah dah. Dulu kini selamanya suka berselawat. Kadang-kadang dalam khutbah Jumaat saya terlupa tak? Saya buat lawak semacam orang habis ketawa, habis sampai tak dapat pahala lah. Nasib memang tak siapa sampai ketawa. Kan orang duk kata bila khatib macam khutbah jangan berkata-kata kan. Ni bukan kata ketawa. Habislah hamba. Cerita kita buat kan. Saya pun kadang-kadang lupa kita berkhutbah. Baik, okey. Jadi Allah menyatakan lalu kami jadikan, makna amal-amal kebaikan itu umpama debu yang berterbangan. Maksudnya tuan-tuan dan perempuan, tidak diberi ganjaran pahala. Sia-sialah. Kenapa? Ini perbahasan yang kita tafsir. Untuk mendapat ganjaran pahala di sisi Allah, setiap amal kebaikan yang kita kerjakan wajib, tak dapat tidak, mesti ada 3 syarat. Yang ni kita nak bahas. Ni nak bahas 3 syarat ni ada dan kita tafsir kata ganjaran pahala. Kalau tidak, kita melihat sia-sia, tidak mendapat sebarang ganjaran di sisi Allah. Apa syarat itu? Apa 3 syarat itu? Yang pertama, saya letak yang ni dululah.
niat kerana Allah. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu tergantung kepada niat. Dan hadis yang pertama ni memang popular lah, muttafaqun alaih, cerita di mana seorang sahabat yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah kerana niat untuk mengahwini seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Jadi dia tak dapat ganjaran pahala, dapat wanita sahaja, dapat seorang isteri. Kerana niat dia berhijrah ke Madinah kerana nak kahwin. Sebab tu setiap amalan tergantung kepada niat. Niat yang dimaksudkan di sini mesti wajib kerana Allah. Orang tanya saya, Ustaz, kalau kerana mu Malaysia, yang tu balik awal. Dia mesti wajib kerana Allah. Yang dikatakan kerana Allah tu macam mana, Ustaz? Kita baca ayat Quran. Kita ambil ayat ni dulu, Al-Bayyinah ayat 5. Ada lagi orang lama-lama ni janggut semua pakai putih. Ingat tak ada lah. Aduh. Ayat apa? Al-Bayyinah. Al-Bayyinah surah apa maksudnya? Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzi la cik oi. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu dalil. Dan tidaklah kami perintahkan, yakni kepada manusia, melainkan mengikhlaskan ibadah mereka hanya kepadaku. Kita buat segala amal ibadah yang kita kerjakan mesti kerana Allah semata-mata. Ibadah ni luas. Ni, majlis ilmu ni ibadah. Kalau yang hadir hari ini, dah hadir tengah hari ini semata-mata kerana Allah, kerana nak dengar majlis ilmu, nak beramal, ganjaran pahala. InsyaAllah satu syarat telah kita penuhi. Tapi kalau datang kerana nak mengintip, Ustaz nak kata apa hari ni kat kerajaan, kan? Lebih baik angkat kaki balik, buang masa ya? Kan? Jangan kita hadapkan soalan ini kepada anak murid saja, kat ustaz lah. Ustaz datang kerana apa? Kerana duit. Balik awal. Ustaz cakap senang lah, lillahi ta'ala, ikhlas. Tengok-tengok ustaz pun naik ikhlas. Ikhlas Mercedes. Ustaz ikhlas ni buat kerja agama kerana Allah. Azab, ustaz tak bagi macam tu je lah jawapan. Mudah je nak tahu ustaz tu ikhlas ke tidak. Test tengok mazhab yang bagi seku hati. Tapi jangan test aku lah. Itu satu kezaliman. Cerita gitulah. Jadi ustaz pun kena tanya juga, ustaz ikhlas ke tak? Senang cakap tuan. Tapi Allah memerintahkan kita supaya mengikhlaskan ibadah kita hanya kepadanya. Dalil kedua, surah Al-An'am ayat 162, yang dikatakan kerana Allah. Inilah ayatnya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa maksudnya? Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadah yang ku kerjakan, hidup dan matiku kerana Allah semata-mata. Masya Allah. Bahagianya sesiapa yang niat, yang niatnya memang kerana Allah. Ada kitab ni cantik-cantik. Ini tafsir Arab Saudi tau, kenal lah, tinggalin lah. Kalau saya kata tolong ambil kejap tafsir Arab Saudi yang ni. Faham lah? Niat. Saya kemukakan dalil Quran Al-Bayyinah ayat kelima, Al-An'am 162. Baik, hadis tadilah innamal a'malu binniyat. Setiap amalan tergantung pada niat. Muttafaqun alaih, maknanya Bukhari dan Muslim. Kelebihan tuan-tuan, kelebihan.
Kelebihan seorang hamba yang ikhlas beribadah kepada Allah. Tuan-tuan kalau dengar dalam ni Allah, kalau kita tak mau ikhlaskan amal ibadah kita rugi. Dalil Quran surah 15 surat Al-Hijri ayat 39 dan 40, muka surat 394. Sama-sama kita dengar tafsiran sebentar lagi. Saya baca ayat Quran dulu. Allah berfirman, wala ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dan iblis memohon pada Allah permintaan yang terakhir. Bukan uji Rashid ya, permintaan terakhir. Iblis meminta, dan izinkanlah aku untuk menyesatkan seluruh anak Adam. Allah beri laluan, tapi Allah bagi tahu pada iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambaku yang mukhlis. Mukhlis ni benda tuan-tuan. Apa dia mukhlis? Ikhlas lah. Apa kelebihan? Kita dengar orang sini kata benda. Orang Kedah kata menatang apa? Orang Kedah semua menatang tak? Orang tua-tua dia tak tahu iPad ke iPhone ni menatang apa ni? Ni bukan ni dinosaur nenek. Oh, dia kata dinosaur. Patut nampak macam menatang. 394. Dengar tafsiran lah. Kelebihan orang ikhlas. Allah, ya Allah, moga-moga kami tergolong dalam golongan hamba-hamba-Mu yang ikhlas. Ni tafsiran lah. Yang maksud dengan mukhlis, ni huraian dia, ialah orang-orang yang telah diberi taufik. Taufik apa dia Razak? Taufik, belajar hari-hari ni nampak mu macam ustaz lah. Dah haji dah, tak kerti-kerti lagi. Taufik apa dia? Taufik bukan taufik hidayat, dia pakai seluar pendek. Yang tu cerai mangkuk ayun. Taufik ni makna pertolongan, tulis tu. Ataupun kemampuan untuk beribadah, itu maksud taufik. Hidayah saya tak cukup. Hidayah ni soal macam petunjuk. Dengar nak buat baik, amalan solat tahajud, ganjaran, tapi tak boleh nak buat. Kenapa? Allah belum kurnia taufik. Kalau kita bahas, ada hidayah bayan, ada hidayah taufik. Manusia memerlukan kedua-duanya sekali. Hidayah bayan makna kita dengar penjelasan, penerangan, tak cukup, melainkan kita diberi hidayah taufik, kekuatan untuk beribadah, pertolongan. Dengar, yang dimaksud dengan mukhlis ialah orang-orang yang telah diberi taufik, yakni pertolongan untuk mentaati segala petunjuk dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksudnya? Yang kita boleh buat ni Razak, tak tinggal solat, kan? Sebagainya, baca Quran, banyak berzikir, solat malam. Bukan kita hebat, taufik daripada Allah. Kemungkinan kerana keikhlasan kita. Sebab tu mudah. Kalau susah nak buat tu, ada tak kena lah tu. Nak baca Quran malam, baru pegang Quran, tak baca lagi, buka lagi, ambil Quran banyak kepala hilang. Cerita begitu. Sebab tu orang yang ikhlas beribadah pada Allah, inilah kelebihannya. Pertama, iblis tak boleh menyesatkan dia. Kuncu-kuncu iblis tu siapa dia? Syaitan lah. Kita baca dalam surah Yasin. Nak test muslimat, tengok apa muslimat jawab betul, saya bagi RM1. Ni betul-betul lah, bukan cobaan lagi. Walaqad, kita baca ni dulu. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ayat ke berapa Razak? RM1. Satu saat sekarang habis. Macam Razak nak boleh jawab. Aku nak dapat susah, nak bagi gambar senang-senang. Ceramah sejam RM100. Nama apa tu? PSY. Sai ni kan bahasa Hokkien tai. Betul kan, saya nak bohong. Saya boleh bahasa Hokkien kausai. Kausai tu tiap anjing lah. Kan?
Dia 8 minit dia menyanyi dekat Penang 2 juta. Saya 1 jam 100 dah. Patutnya 1 jam kat 10 juta ke 20 juta. Tu tak apa lagi. Kadang-kadang lupa bagi pula tu mangkuk ayun. Dah saja nak gilangan tu agak cerita gitu. Allah menyatakan, tidakkah kami memperingatkan anak-anak Adam, kita semua, alla ta'budu syaitan, jangan kamu sembah syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Ni yang rosak dengan kita ni, kuncu-kuncu iblis nombor 1 lah. Kuncu-kuncu dia bernama syaitan. Ada syaitan jin, ada syaitan manusia. Syaitan jin insya-Allah banyak mengingati Allah, beres. Baca ayat kursi pun insya-Allah dia lari. Syaitan jin. Syaitan manusia, ingat Allah pun dia tak lari, baca ayat kursi pun tak lari, ambil kursi lanyok atas kepala, pergi mampus bang. Cerita gitu. Ni kelebihan orang yang mengikhlaskan ibadahnya kerana Allah. Masya Allah tuan-tuan. 3 syarat, kita baru ada 1 je. 1 yang rasa tak jadi. Niat kerana Allah, beres, dah ada. Niat tu cantik. Kalau kita memang ikhlas beribadah pada Allah, sehinggakan tadi Allah akan kurniakan pertolongan atau taufik supaya kita mudah untuk mengabdikan diri pada Allah. Tak fikir panjang, ada duit, tak sayang duit, pergi Mekah. Ini duit banyak, duduk tengok boleh. Balik esok hilang, habis duit tak. Nampak tak? Cerita begitu. Apa saja yang menjadi tuntutan agama, kita buat. Tak fikir panjang, ikhlas semua. Kalau kerana Allah, inilah kelebihannya. Mudah nak datang dengan majlis ilmu, mudah nak baca Quran, mudah nak solat-solat sunat dan sebagainya. Yang kedua, yang pertama belum memadai. Syarat yang kedua, selain pada niat kerana Allah, yang kedua beriman kepadanya. Ini yang balik awal. Maknanya kita menunaikan amal-amal ibadah kita atas dasar percaya, beriman pada Allah, bukan mengikutnya. Nanti tak datang dengar majlis ilmu, Razak kata awak hantar mai tadi ustaz cerai mai, hang ni pun mangkuk ayun. Kerana malu Allah datang. Dia datang kerana Allah kan, bukan kerana beriman pada Allah. Dia malu Allah dekat Razak. Beriman pada Allah, kita baca hadis. Kemudian apa kita baca Al-Quran kan? Hadis riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau meminta Nabi mengajar beliau tentang Islam. Satu perkataan yang aku tidak perlu bertanya kepada orang lain. Makna bila dia tanya pada engkau Muhammad, cukuplah, cantiklah. Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Qala qul amantu billah thumma istaqim. Nabi aja 2 benda. Ya Rasulullah, katakanlah kepada aku satu perkataan yang aku tidak perlu bertanya kepada orang lain setelah aku bertanya kepada engkau. Nabi bersabda, katakanlah. Yang pertama yang Nabi sebut, amantu billah, aku beriman dengan Allah. Tu dulu. Percaya, yakin tidak ada Tuhan yang berhak dan selayaknya disembah melainkan Allah. Thumma istaqim, kemudian hendaklah kamu istiqamah. Nabi ajar tu dulu, 2 tu saja. Beriman kepada Allah, apa yang kita buat mesti wajib atas dasar percaya. Ini kewajipan kita sebagai hamba, bukan pak turut tau. Faham? Kemudian istiqamah, kita baca Al-Quran, nak kuatkan hujah hadis ni. Kalau hadis ni kata
Nabi ajar beriman pada Allah kemudian istiqamah. Ayat Quran pun ada. Surah ke-46 ayat ke-13 Al-Ahqaf. Di sini muka surat 824. Sama-sama kita dengar apa dia yang dimaksudkan dalam ayat ini. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu ayat dia. Ada muslimat, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan yakni Tuhan kami ialah Allah, dia mengatakan, dia mengungkapkan perkataan ini dalam kitab tafsir tersebut dengan penuh keyakinan hanya Allah sahaja Tuhan yang berhak dan selayaknya disembah. Pergantungan aku hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Punya yakin tahap tu. Ini cakap sombong. Orang Melayu kena bergantung dengan, dia sebutlah puak-puak dia tu. Macam tak faham ya. Kan? Hanya ini saja tempat pergantungan orang Melayu. Beruk pun pening. Sebab selama ni beruk tak pernah bergantung kat dia, bergantung kat ranting rendahan ya. Ini beruk mak ye tu. Tak sebut siapa-siapa Ustaz. Tak sebut siapa-siapa. Janggut pun putih tu tak lama lah tu. Golongan ini mereka mengungkapkan sesungguhnya orang-orang yang mengatakan dengan penuh keyakinan Tuhan kami ialah Allah. Allahu Akbar, hebat. Kemudian mereka istiqamah. Macam tadi ya, beriman kepada Allah kemudian istiqamah. Siapa yang memiliki sifat seperti ini, maka tidak ada ketakutan dan kedukecitaan ke atas mereka. Kita dengar tafsir. Apa maksud? Muka surat 824. Bila ingat muka surat kan cepat, kan? Bukan semua orang boleh ingat, kan? Ni kena praktis tuan-tuan, kena bagi praktis. Minat insya-Allah boleh. Surah ke-46 ayat ke-13, muka surat 824 insya-Allah. Dengar. Apa maksud ayat tadi? Apa maksud istiqamah? Tadi hadis kata istiqamah. Istiqamah ialah, dengar, teguh pendirian dalam tauhid. Tauhid ni soal keyakinan. Kita meyakini kewujudan Allah. Allah itu ada. Kita meyakini Tuhanlah sebagai pemberi rezeki, Tuhan yang menjamin rezeki saya, tuan-tuan dan perempuan. Kita juga berkeyakinan tidak ada undang-undang yang paling adil melainkan undang-undang Allah. Kalaulah kita ragu undang-undang Islam tak berapa sesuai, tak mampu nak menyelesaikan masalah, agak-agak Syekh jadi apa? Balik awal. Dia kata kafir tu, dia ni garang tak dia ni? Kafir tu. Ni soal tauhid. Saya tak nak ajar tauhid macam orang lain. Tauhid rububiyah, uluhiyah, tak payah cerita ini. 3 benda ni bagi kemas elok. Pertama, meyakini kewujudan Allah. Alam ini ada pencipta, ada pemilik dia, Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, pemilik inilah, pencipta inilah yang menjamin rezeki kita semua. Siap dengan dalil lah, banyak lah. Tak cukup. Yang ketiga, hanya undang-undang dan peraturan pencipta alam ini sahajalah Razak yang mampu menjamin keadilan. Betul tak tidak? 3 orang lah. Hak lain tak yakin, rosak akidah. Yakin tak tak? Tak pernah ingat habis hampa balik awal. Kawan ni kata tadi betul. Siapa yang tak yakin jadi kafir. Sekali lagi saya baca muka surat 302. Jangan main-main. Meragui Al-Quran, tuan-tuan, balik awal, rosak akidah. Dia kata di sini istiqamah adalah teguh pendirian dalam tauhid. Saya kelebat tauhid, takat tu pun cukup dah, selamat insya-Allah akidah kita. Saya ulang lagi. Meyakini Allah itu wujud, ada. Tapi ingat, Allah tak sama macam kita, kan? Kalau kita samakan Allah macam kita, tak betul lah. Tu pelik tuan-tuan.
Suruh datang dengar majlis ilmu tak mau. Bila ada saja ajaran-ajaran songsang, ramai yang ikut, betul tak? Kita hanya berhak menyembah Allah sahaja. Ini di Malaysia. Tuhan mereka ialah siapa dah? Tuhan Harun. Tuhan Harun? Tuhan Harun pun kena stroke. Tuhan kepala bapa apa ni? Tu pun ada pengikut. Allah. Tapi saya tabik lah tuan-tuan, polis di Raja Malaysia. Ada polis yang kena tengok. Aku kenal ni SB Menyamun, aku kenal. Tak ada, hari ni dia belum datang. Mana ni? Yang ni gigi pun tak ada, polis nak jadi Tok Wan lah. Ayah bangun tu pak. Polis Malaysia saya tabik tuan-tuan. Pendapat tak? Tuhan pun dia boleh tangkap. Tak hebat kan? Aku nak lari ke mana? Tuhan pun boleh tangkap. Cerita gitu nak gilangan tu ya. Tu cerita dia. Yang kedua, meyakini Allah yang menjamin rezeki kita semua. Yang ketiga, meyakini hanya undang-undang dan peraturan Allah atau sistem Allah sahaja, sistem yang paling adil dan paling berkesan. Kena yakin lah. Baru-baru ni saya tengok pencetus rumah. Tuan-tuan tengok tak pencetus rumah? Ada budak muda tu umur 20 tahun, Rahmat apa? Dia kalut sikit, kelang kabut sikit cakap. Dia sebab dia tak mengerti bidang agama. Jadi dia baca Quran tu agak cepat, baca hadis tersilap. Tapi persembahannya baik. Dia baca sepotong ayat ni, Sibghatallah. Patut dia baca macam aku ni, Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Sebut pula Al-Baqarah ayat 138. Confirm Johan, pencetus ummah, season kedua. Dia baca ayat ni, saya ingat bagus juga kan? Memang kita tahu ayat tu, tapi terjemahan dia cantik. Dia tak sebut undang-undang peraturan Allah. Dia tidak nyatakan sibghah itu agama, tapi dia sebut sistem Allah. Maka semua orang faham sistem Allah. Dan sistem siapa yang lebih baik daripada sistem aku? Dan kami, kata orang beriman, hanya menyembahmu saja Allah. Kalau kita tak yakin sistem Allah yang terbaik, rosak akidah. Ini soal teguh pendirian dalam tauhid. Bagi saya 3 ni cukup lah, merangkumi segala-galanya lah. Apa dia lagi istiqamah? Teguh pendirian dalam tauhid dan tetap beramal yang soleh. Maknanya tuan-tuan dan perempuan, dalam apa keadaan sekalipun, ketika kaya ataupun susah, senang atau susah, sihat atau sakit, mendapat kejayaan ataupun mengalami kekalahan, amal-amal kita tetap diteruskan, berterusan. Ni maksud hadis tadi, saya kaitkan Quran, ada kaitan dengan beriman kepada Allah. Syarat yang kedua, kalau nak ganjaran pahala, syaratnya beriman kepada Allah. Kenapa? Karena dalam surah ke-16 Suratul Nahli ada sepotong ayat yang menjelaskan sedemikian. Kalau kita beramal kerana ikut orang, bukan kerana beriman kepada Allah, tak dapat ganjaran pahala. Niat mesti betul kerana Allah, beriman kepadanya. Aku buat kerana aku yakin aku hamba dia, ini perintah dia, sebab tu aku solat. Aku yakin ada syurga neraka, aku yakin ada balasan di hari akhirat. Kalau kita beramal atas dasar sedemikian, insya-Allah dapat ganjaran pahala. Nas Al-Quran surah ke-16 Suratul Nahli ayat 97. Ada muslimat? Kita bagi peluang muslimat cari. Kalau bacaan tak betul, tolong perbetul. Man amila salihan. Ada
surah ke-16 ayat 97. Ada? Tak ada? Hari tu ada seorang tu datang, "Ustaz, tak ada Ustaz." Aku kata cerai aku silap ke? Dia yang silap. Orang bagi tahu surah lain, dia cari surah lain. Sampai kiamat tak jumpa. Ada man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ada muslimat? Okey ya? Kita tak seru ya, no? Apa maksud ayat? Ni dalil. Beriman pada Allah dapat ganjaran pahala. Ni dalilnya. Sesiapa yang beramal dengan amal-amal soleh, sama ada lelaki ataupun perempuan, apa dia kelebihan? Dalam keadaan beriman kepada Allah. Orang perempuan ni dia menunaikan kewajipan sebagai seorang hamba, mendirikan solat dan sebagainya kerana dia percaya ini tuntutan agama, aku hamba Allah. Dia beramal atas dasar sedemikian. Orang lelaki pun sama. Tak ada diskriminasi dalam Islam. Sesiapa yang beramal dengan amal soleh dan dalam keadaan dia beriman kepada Allah, Allah menjanjikan dua kelebihan. Pertama, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Aku akan hidupkan mereka dalam kehidupan yang cukup bahagia. Kita berhenti kat situ. Kalau saya, tuan-tuan dan perempuan, beramal kerana Allah, beriman padanya, walaupun kita tak kaya dengan harta benda wang ringgit, tapi hidup kita insya-Allah tetap bahagia. Percayalah. Saya tengok-tengok, syukurlah pada Allah dengan jalan yang saya pilih ni. Minta maaf tuan-tuan, kawan-kawan saya yang kerja bank dah resign, dah berhenti, semua susah, tak ada keberkatan rupanya. Tanya kawan tu susah tak terbangun ni. Saya dapat tahu kata dia ada penyakit, balik ni saya nak pergi ziarah. Saya call dia, tengah kata tak sihat. Adalah sikit-sikit, bagi alamat nanti aku nak ziarah. Bekas pengurus bank. Siap. Kemudian dia pun SMS alamat dia. Dia kata saya ni mengidap penyakit kencing manis dan darah tinggi kerana kurang vitamin RM. Dia tu memang kuat seluruh sikit. Kan? Tahu saya duk kata, tengok, saya syukur tuan-tuan, bukan kita nak katakan, tapi macam tu keadaan. Saya syukur saya pilih jalan yang betul. Saya duit tak banyak, tapi cuba mau tengok aku, nampak muka bahagia tak? Razak tak nak belanja nasi, aku makan kat airport tadi, ingat sengkek sangat tak? Ingat cerai punya kaki lah. Sekarang setiap bulan naik kapal terbang pergi balik, tak naik dah bah, jemu tuan-tuan. Orang rumah aku lah mengada-ngada. Abang letih lah naik bas 6 jam 7 jam Sungai Petani KL. Macam kita naik kapal terbang. Saya dah naik banyak kali dah. Okey lah, dah 3 tahun dah kami kapal terbang macam korporat. Bukan kerja apa pun, bukan ada gaji tetap, pension pun tak ada kan. Saya tak gitu, tapi saya mengaku memang betul kehidupan kita alhamdulillah bahagia. Duit tak banyak, wang bukan segala-galanya. Saya ulang sekali lagi, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, laisal ghina an kasratil arad walakinal ghina ghinan nafsi. Bukanlah kaya itu dengan memiliki harta benda. Nampak? Bukanlah kekayaan itu dengan memiliki harta benda dunia lah. Tetapi kekayaan sebenar ialah kaya hati, kaya jiwa. Bila saya baca baru ni, dalam tafsir pun sebutnya, jiwa yang tenang, jiwa yang tentera. Syarat lelaki baik, perempuan baik, beramal dengan amal yang Allah redha dalam keadaan beriman kepada Allah. Orang kaya, duit banyak, jiwa gelisah, betul tak? Banyak masalah. Saya syukurlah, alhamdulillah,
4 orang saja anak, 3 lelaki semua dah kahwin, selesai masalah. Bukan tanggungjawab saya lagi, tinggal perempuan ni. Kan? Masih menyambung pengajian peringkat master, dan dia tak mau kahwin lah. Tak kahwin pun sudah lah. Saya dah dia nak belajar, kita bagi dia belajar lah. Dia pun kita kontrol, tak boleh bebas. Tuan-tuan jaga sekarang ni, bahaya kan. Jadi kita syukur anak-anak tak bagi masalah. Duit tak banyak, masalah pun tak ada. Okey. Kalau duit banyak, anak masalah buat apa? Kan? 2 cucu dah saya. Rajak dari cucu ni. Ada berapa orang? 1. Bini apa? 1. Kita serupa. Cerita gitu. Ni Tuhan sebut, tuan-tuan. Sebab tu kalau kita beriman kepadanya, kita beramal dengan amal yang dia redha, kehidupan kita bahagia. Ikut Islam, jangan bimbang. Ini solat ikut Islam, sistem pemerintahan tak mau ikut Islam. Bila kita cakap soal pemerintahan Islam, undang-undang Islam, ragu, tu yang jadi kafir. Dia kata, sebentar lagi saya baca surah ke-9 ayat 125 At-Taubah muka surat 302. Bentar lagi saya baca, nak habis ayat ni. Bukan sekadar kehidupannya bahagia, Allah menyatakan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'mal. Allah akan beri ganjaran yang cukup baik, lebih baik daripada apa yang kamu amalkan. Masya Allah, amal kita bukan hebat pun, bukan khusyuk sangat, tuan-tuan. Betul tak? Tak tahu ke Tok Syekh khusyuk? Ustaz tak juga. Saya kalau hilang barang kau, jangan bimbang, solat dulu. InsyaAllah dalam solat dia beritahu dekat mana. Tu menandakan tak khusyuk lah tu. Faham? Dia susah hati, manalah kunci kereta, tak payah, solat dulu. Allahu Akbar. Dia bagi tahu bawah tilam, dia kata. Aku pun berhenti tengok sungguh bawah tilam. Tak khusyuk. Tapi kalau niat kerana Allah, beriman kepadanya, ganjaran pahala lebih baik apa yang kamu amalkan. Tuhan nak pergi masuk syurga sebenarnya. Kamu beriman kat aku sudah, itu je. Nampak? Boleh faham? Tapi kalau kita tak yakin dengan Allah, kita meragui Al-Quran ayat 125 At-Taubah. Ni ayat jadi kafir ni. Ragu, kafir. Jangan kata tolak. Ada satu tempat tuan-tuan, dia tengok nama saya nak khatib Jumaat, baca Ustaz ni, aku Ustaz ni dari awal aku tolak. Tujuh. Saya baca ayat Quran, tuan-tuan, saya baca hadis sahih, dia kata dia tak boleh terima, dia tolak. Kafir tak? Dia tolak. Ini bukan tolak, ragu. Kalau ragu pembatal iman dan Islam. Ada ayat tu, wa ammal ladzi, ayat 125, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. 302. Dengar terjemahannya dan tafsirannya sekali. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, tafsiran kat bawah sebentar lagi, maka dengan surah ini, surah itu bertambah kekafiran mereka di samping kekafirannya yang telah ada, dan mereka mati. Siapa yang mati dalam keadaan ada penyakit batin, mereka mati, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Apa dia penyakit batin? Dengar baik-baik. Maksudnya penyakit batiniah, penyakit jiwa, kekafiran, kemunafikan, keraguan, ragu terhadap Al-Quran balik awal. Ada seorang ulama muda daripada Yaman singgah kat rumah saya tahun lepas. Dia ni penghafal Quran 10 qiraat, orang Arab. Dia datang orang Hindu kan. Saya kata, Syekh dengar sikit ayat ni, hang ni Arab ni. Saya pun baca wa ammal ladina fi qulub. Dia pun tengok saya baca steady kan. Dia pandang saya satu macam Razak. Aku pandang dia 3 macam. Ayat Quran kita kena biasakan jangan kelang kabut, relax. Bawa tenang. Bawa orang faham. Ni baca laju-laju terjemah, orang tak faham. Hamba khutbah Jumaat, peluang medan dakwah terbaik khutbah.
Saya mana-mana khutbah saya tajuk sama ya, batas-batas iman dan kufur. Bukan tak ada modal, tapi yang ni cukup penting. Ini memang kaumnya. Quran hadis, Quran hadis. Ya. Bila saya baca ayat tu, saya tak perlu terjemah lah, dia Arab. Kalau aku terjemah Melayu lagi dia tak faham. Cuma saya tanya, kafir amla? Kafirun amla? Dia kata na'am. Kafir. Dia dengar, dia tahu lah dia Arab. Kan? Orang yang meragui Al-Quran batal iman dan Islam atau tidak? Dia tanya dia jadi kafir atau tidak? Dia kata na'am, kafir. Ya, kafir. Ya dah ni, sini pada surat 302. Jangan ragu tak ada Al-Quran. Ini boleh cakap. Aku ustaz ni tengok, cari long aku dari awal ditolak. Hai, saya baca Al-Quran, saya baca hadis sahih bukan dhaif. Kamu nak tolak Quran hadis, habis. Kalau ragu pun kafir, kalau tolak kafir. Yang tu tak erti. Ini soal akidah. Saya nak cerita balik, saya kurang pandai. InsyaAllah soal akidah bagi saya. Kalau kita cakap soal fiqah orang kan nak marah, tapi soal akidah memang ramai orang tak suka. Sekarang ada juga nasihat saya, nak tarik orang muda ni jangan cakap macam ustaz lah, tu hang pergi buat sendiri. Aku peduli pemuda tu sampai nak terima hidayah bukan dari saya. Dah tak? Kan? Dan tengok semua orang boleh terima azhar dulu dah. Kan? Ada orang tak mau. Dia bukan sentuh dengan soal akidah, betul tak? Soal fiqah banyak, soal solat, nikah, kahwin. Orang muda ramai, aku tu bagilah bidang dia. Aku bidangku yang ni. Kalau fiqah hebat pun, tapi kalau akidah rosak, masuk syurga tak? Syekh. Alamak, Syekh ni tak mau jawab. Betul tak? Hang hebat apa pun, kalau akidah rosak, segala-galanya rosak. Terus duduk sembang lah. Sebab tu orang yang akidah tak rosak, tuan-tuan, dia takkan kekal dalam neraka. Ini pandangan ulama. Tak akan kekal dalam neraka. Sebab dia beryakin Tuhan dia Allah. Tuhan itu yang bagi rezeki. Saya pernah sembang, tuan-tuan, dengan mat dadah. Saya ustaz, walaupun terlibatnya ni, saya yakin rezeki saya di tangan Tuhan. Dia kata hang ni akidah cantik Dia kata rezeki dia di tangan Tuhan, tapi dia minta duit kat aku. RM10 ada, RM10 penampar dah. Cerita gitu dah. Saya berakidah insyaAllah. Bukan alim, bolehlah sikit-sikit, tapi hujah saya Quran ni. Jadi kembali pada tadi, beriman kepada Allah. Yang kedua, 145 orang. Akhir sekali, mungkin tak sempat nak hurai. Syarat yang ketiga untuk memastikan amal-amal kebaikan yang kita laksanakan di dunia ini tidak menjadi umpama debu yang berterbangan. Yang ketiganya, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, in asdaqal hadith kitabullah wa ahsanal hadith hadis Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan ialah Al-Quran. Jangan ragu Quran, ragu kafir Dan sebaik-baik petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi sebut sendiri, golongan anti-hadis tak boleh terima. Tak apa, kita kemukakan dalam Quran. Tuhan sendiri iktiraf, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-Ahzab ayat 21. Contoh tauladan terbaik ada pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena ikut dia. Ada orang tak nak ikut dia. Berapa ustaz dia macam kita, dia makan, minum, tidur, nikah, kahwin. Betul, ada persamaan, tapi ada juga yang membezakan kita dengan dia. Apa dia, Haji Razak? RM10 lah. Muslimat RM50. Muslimat kita bagi lebih sikit. Yang membezakan kita dengan dia dalam surat Al-Kahfi ayat 110, surat An-Najmi ayat 3 dan 4. Apa dia? Dia dipandu dengan wahyu. Itu ada perbezaan. Sebab itu tutur kata beliau, tindak tanduk beliau berdasarkan pimpinan Allah, bukan emosi, bukan perasaan, tapi bimbingan Allah. Mana boleh silap.
Sebab tu kena contohi beliau. Syarat yang ketiga, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang menguatkan, man amila salihan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal, man amila salihan laisa alaihi amruna, betul. Bang siapa yang beramal dengan satu amalan tidak selaras sebagaimana yang aku ajar, amalan itu tidak diterima, ditolak. Kena ikut sunnah dia, kena ikut cara dia. Boleh. Syarat ketiga, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukuplah untuk hari ini perbahasan Al-Furqan ayat 23, syarat supaya amal-amal kebajikan yang kita kerjakan di dunia hari ini untuk mendapat ganjaran di hari akhirat. Mesti yang pertama niat kerana Allah, yang kedua beriman kepadanya, yang ketiga ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dari Quran pun banyak memuji menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum saya akhiri, saya bawa pamphlet tu tuan-tuan, dah lama tak datang. Esok insya-Allah, hari ni hari berapa bulan? Esok kami akan memulakan operasi sekolah rendah Islam. Kalau sebelum ni yang saya urus sekolah menengah, dah masuk tahun ke-6 dah sekolah menengah. Alhamdulillah hari ni sekolah menengah datang daftar 36 orang untuk tahun pertama. Kami takat 4 tahunnya. Maksimum pun 100 ke 120 orang saya untuk sekolah menengah. Sekarang kita wujudkan pula sekolah rendah. Di sekolah rendah ni pun macam tu juga, satu kelas 25 orang. Tahun pertama untuk 2014 ni dah 25 orang. Tadi saya telefon mudirah. Tahun kedua ada 16. Kami mula tahun pertama, tahun kedua hanya untuk orang persekitaran saja, tempatan saja. Menengah boleh, lelaki saja menengah dia boleh masuk. Orang Selangor pun ada kat 15 orang. Jadi yang saya sebut ni, pembinaan sekolah rendah Islam ni berjalan lancar, belum siap sepenuhnya lagi, ada sikit-sikit lagi. Cuma memang laju betul tuan-tuan. Tak sampai 4 bulan dah nak siap. Bangla ni dia orang buat kerja laju sampai tak solat semua. Mangkuk semua. Yang slow dia tuan-tuan, sumbangan. Cukup slow rasa. Hari ni kalau tak dapat 1000 aku tak datang lah. Kalau tuan-tuan dan perempuan nak dapat pelepasan cukai pendapatan untuk 2013 ataupun untuk tahun depan 2014, kami ambil zakat. Saya akan cuba juga nak masuk ke syarikat-syarikat buat potongan gaji. Itu di antara sumber pendapatan tahfiz mutmainah. Jadi hari ini siapa-siapa nak menyumbang, saya alu-alukan. Terima kasih ribuan kemaafan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah alladzi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamphlet ada kat mana? Kat luar. Okey, kat luar sana. Muslimat dah bagi dah. Okey. Tunggu pagi solat dah.